ni. Lagi berapa orang ni yang tak masuk ni? Ramai lagi ni. Belum masuk. Lagi 13 orang belum masuk. Macam mana? Make sure you punya attendance kena jaga attendance. Lebih daripada 3 kali attendance nanti awak kena ditahan untuk mengambil periksa. Walaupun awak dah ambil tapi tak dikira, rugilah. Awak kena repeat semula. Repeat ni masalah kan. Nanti awak kena stay lagi setengah semester. At least kalau semester depan ke nak buat pun problem juga kan, dah kali kedua. So make sure jangan tinggal attendance lah. Walaupun awak tak hadir kan, make sure kena buat juga. Nanti awak boleh tengok video kan, tak ada masalah. Tapi attendance punya record tu kena buat. Tak buat nanti 3 kali, kali keempat awak dah tak boleh ambil exam. Exam 21 Julai. Ni boleh start sekarang kita start boleh. Kita nak buat chapter 5 lah. Buat bab 5 Okay. So nampak tak saya punya skrin ni? Nampak. Nampak kan? So kita buat bab 5. So untuk bab 5 ni kita nak buat basically yang ini dah, kalau ikut dalam exam dia termasuk, tapi ni isi kandungan dia ni lebih kepada review je ni. Bab 5 ni lebih pada review sahaja. Awak punya intro to IT lah kan, tahun 1 yang lepas kan awak dah belajar ni. Ni intro to IT ni sebenarnya. Okay, so kita masuk bab 4, bab 5. Untuk yang exam punya awak kena concentrate 1 sampai 4 lah. 5 ni macam review je. Bab 5 Yang pertama protokol. Protokol ni ada, boleh dengar kan saya? Protokol ni ada 2 dekat sini, TCP dengan IP. TCP ni maksud dia transmission control protocol. Yang ini untuk secure punya TCP. IP ni untuk yang unsecure punya, macam UDP punya protokol. But anyway, bukan UDP. IP ni dia punya internet protokol. Ni lebih kepada addressing. TCP ni dia punya transmission punya protokol, macam mana dia transfer. Yang ni TCP. Sebenarnya not necessarily TCP, dia banyak. TCP, UDP, apa lagi. Dia ada 2 lah, TCP dengan UDP. Tapi dia disebut TCP, IP ni dia apa nama, dia punya nama dia. Nama untuk internet punya protokol. TCP, internet suite terpanggil. So basically the collections of internet protocol lah. TCP IP collection. So ada yang TCP, UDP, DNS ni dia bukan ni lebih kepada naming punya tu nama host, nama komputer. Macam mana kita nak namakan kita, organisation kita punya komputer. Contoh macam uth.edu.my kan, ni nama dia. Tapi sebenarnya dia actual address dia guna IP. Okay. Tapi dia letak DNS ni untuk mudahkan orang sebut. Macam UTH yang kalau awak nak kena sebut IP dia mungkin awak tak tahu kan. Jadi kalau DNS mudah aja kan, uth.edu.my, google.com kan, macam kan. Tapi mudah ni nama dia. IP ni dia punya address lah, addressing dia. Macam rumah kita ada address, inilah dia IP. Kemudian address resolution protocol ni untuk kita nak tengok dia punya alias dia. Okay. Kalau kita tak tahu dia punya nombor dia IP, kita guna ARP untuk kita nak tahu dia punya tu.
dia punya IP dia. Ni protokol untuk dia nak match antara contohnya ethn.edu.my dengan ETHM punya IP address. Kalau nak tahu dia punya IP address, awak kena ni lah, kena ping dia macam Google kan, awak boleh ping dia, jadi awak tahu dia punya tu, dia punya IP dia dekat sini, dekat. Mungkin awak boleh je lah password. Ni pun dia tak letak juga. Ataupun pakai, pasal nak tahu kan, IP. Kalau taruh host IP pun boleh juga. Host IP address kan, host IP, who is IP, lookup kan, IP lookup kan, boleh juga dekat sini. Contohnya dekat sini, ni IP. Kalau ni kan domain dia, contohnya THM edu.my. Dia punya IP dia berapa? Ni saya punya IP ni. Di komputer saya punya IP. THM dia punya IP dia berapa? Masa ada? Ada www kena ada tu, baru dia boleh nampak. Ini lambat sikit. Kata masa waiting. So kita boleh tahu lah daripada sini. Ataupun apa ada? Available UTHM betul ke ni? UTHM edu.my. Tapi nama dia apa? ERP lah. ERP tu tujuan dia apa? Kita nak tahu dia punya tu. Dia punya IP dia and matching dengan nama dia. Okay, ni ERP. Address Resolution Protocol. Lepas tu FTP ni untuk kita nak transfer file. Ni FTP dia ada connections oriented punya tu. Dia sama macam TCP, connection oriented. Tapi satu lagi yang tak berapa secure, nama dia TFTP, Trivial File Transfer Protocol. Itu unsecured. Dekat sini tak ada kan. Ni semua dia punya protokol. Ni SMTP ni mail punya protokol. Yang ini untuk email biasa lah yang kita install sebagai server kan. Satu lagi email juga, nama dia port mail. IMAP pun email juga. Yang ini ni port dengan port 3 dengan IMAP ni, yang ini untuk internet punya protokol. Ini guna web punya, macam Google, macam UTHM zaman dulu sebelum kita transfer pergi dekat Google, kita guna IMAP juga. Sebelum IMAP port 3 punya, sebelum IMAP punya UTHM. Okay. Yang ini web based. Yang ini bukan web based. Yang ini letak dekat server dan dia memang application macam apa nama tu, Outlook lah. Itu bukan web based. Tapi Outlook tu dia boleh call daripada IMAP or port 3 boleh, sebab yang itu the common punya. Kemudian internet
internet control message port. Ni ICMP ni untuk yang kita ping tu, ni lah dia pakai ni. Yang ini untuk routing. Kemudian ada lagi yang ini routing juga. HTTP ni untuk web. TCP ni semua tools yang kita pakai, network punya tu application utility lah. Yang kita macam ni ping kan. Ping ni dia punya itu dia punya command dia, tapi dia punya protokol yang kita guna ICMP. Telnet ni yang sini, itu tak ada. Telnet yang ini untuk remote access punya. Telnet ni yang tak secure punya, dia tak encrypted, dia tak secure. IP config untuk kita nak tahu dia punya IP lah. Macam saya punya komputer, saya nak tengok IP dia, guna IP config. Ni untuk Windows punya command. Ni saya punya IP. Tapi kalau Linux dia guna ifconfig. Ini IP config. Kemudian yang ini ni dia punya layer stack lah, layer stack OSI model. OSI punya reference model dengan kat mana sebenarnya yang TCP IP kan. Kita dah bincang juga sebelum ni kan dekat bab 1 kan. So application semua dekat layer yang keempat. Basically OSI layer ada 7 tapi dia combine sekali. Ni combine sekali presentation session dalam satu layer. Mungkin dan transport yang ini untuk dia nak transmit data sama ada guna TCP secure atau UDP unsecure. Unsecure ni untuk yang tak kritikal lah, macam YouTube tak perlu nak kena tak perlu pun nak kena kena check dia punya error. Macam YouTube kan, dapat tak dapat tu tak perlu tu kan, itu tak kritikal. Tapi kalau untuk yang banking punya, awak buat transaction, contohnya masuk 1000, tiba-tiba yang satu tu jadi kosong. Yang sebenarnya awak masukkan kosong bukan satu, sebab apa? Dia punya data dia corrupted, ada error online. Problem lah kan. So itu yang critical punya, kena ada proper dia punya tu transmission guna TCP. Kalau UDP tu tak perlu. Okay. Tapi kalau kita nak download, kalau guna UDP nanti ada yang tak dapat kan, so nak kena guna TCP juga. That's why dia ada dekat sini ada memang dia guna TCP. FTP ni guna TCP punya protokol, TCP punya transmission. FTP protokol, TCP transmission. Network ni yang untuk network punya tu tools utility. IP untuk kita nak kena identify PC guna IP, ICMP untuk pinging, ARP ni untuk yang addressing dan sebagainya, reverse ARP. Kemudian untuk yang local punya, local area network guna internet, dia pakai MAC addressing punya, machine punya address. Dekat sini ya. Ini dia punya tu. Kita dah cover sebelum ni. Dan application layer protocol ni yang last kali atas kan, layer 7 kan. Apa yang ada dekat dalam tu, application layer, FTP, Telnet tadi atas kan. Telnet tu untuk kita nak access. Contohnya komputer yang jauh kita nak guna Telnet. Macam komputer saya, contohnya dekat sini, saya boleh guna Telnet. Tapi saya kena make sure Telnet punya server dia running lah, kalau tak dia tak dapat Telnet. Contohnya Telnet Internet Access server, saya cuba run saya punya, mungkin dapat buat Telnet. Tapi awak boleh download lah mana-mana Telnet punya tu dekat dalam Microsoft pun ada. Pergi dekat control panel. Mana control panel? Pergi dekat control panel. Control panel pasal awak pergi tu program, boleh on kan tu Telnet ni. Pergi dekat sini, turn on and off punya tu Telnet. Dekat sini dia akan connect. So awak boleh on kan Telnet, jadi awak boleh Telnet kan komputer awak. Telnet ni dia
pakai bukan graphical lah, bukan GUI punya tu. Ni macam ni. Telnet dekat bawah. Ni telnet server. Tidak on pun. Ni telnet client, dalam masa yang sama kita boleh jadikan dia sebagai client. Ni onkan client. Dia. Jadi kalau kita nak onkan tu, tadi dah on. Kalau kita nak access, kena telnet lah. Telnet, nama user, kemudian dia punya local host dia. Saya punya address dia, kalau saya pakai local host 172.0.0.1, so dia masuk terus. Dia tak masuk sebab memang dia punya sendiri. Kalau pakai IP contohnya 192, saya punya IP tadi 0.150 kan. Dia sama juga lah, komputer yang sama kan, of course dia terus masuk dekat situ. Kalau tak, then awak boleh nampak lah dekat sini untuk telnetting, telnet punya interface. Awak boleh ni kan, telnet contohnya ni, awak telnet ini kan, yang boleh tu awak telnetkan, ni dia kan. Maknanya dia command je, dia akan masuk situ telnet, lepas tu dia masuk user, masukkan password, then awak dah boleh tu, awak dah boleh buat apa tu, boleh guna komputer tu seolah macam awak duduk depan komputer, tapi komputer ni yang remote lah, jauh lah, macam ni kan, telnet kan tu. Okay, itu telnet ni. Kalau mungkin awak dah belajar SSH kan, SSH pun sama juga, cuma SSH je dia lagi secure. Tapi sama juga, masih lagi bukan GUI punya. Kalau nak yang GUI punya, contoh macam saya punya ni ada VNC GUI punya tu, apa nama, macam telnet juga tapi graphical lah. Kalau kita nak access ni pakai remote desktop ni kan, saya punya ni, saya boleh buka remote viewer tu, NC viewer. Saya boleh nanti nampak contohnya dekat sini saya punya komputer. Okay. Dekat dalam tu komputer ni lah yang sama nampak kan, benda yang sama je. Okay. Kalau daripada komputer lain boleh nampak komputer lain lah. Ini VNC. Ini graphical punya telnet. Ini virtual apa, komputer punya tu. Kita boleh akses daripada mana-mana kan, as long as you connected to internet, network ada, you boleh akses komputer tu. Okay. Saya ada komputer yang tengah running tapi tak pasti sama ada boleh dapat ke tak. Sampai dia tidak, saya check dulu. Unix punya. VNC dia, saya pasti dia okey ke tak okey. Unix punya 107 ke 105. Saya tak sure. Dia punya IP dia berapa saya tak pasti. Dia, tapi you boleh nampak dia punya actual komputer tu lah. 192.168.0.105. Tak pasti. 105.107. Tapi dia tak keluar dekat sini dia punya graphical dia. Tapi boleh dapat dah tu. Dia boleh dapat dah. Okay. Control alternate key. Boleh kan.
boleh keluar. Anyway, ini kaedah untuk kita nak akses komputer secara remote guna telnet ataupun SSH ataupun VNC sama. Kemudian transport layer protocol. Transport layer ni dia ada dua tu, dia ada connection oriented dengan connection slash oriented. TCP connection oriented, connection slash dengan UDP, ni yang transport layer. Jadi dia punya connection oriented ni dia pakai, ni protokol dia FTP. Kalau yang connection slash punya TFTP kan. Lain-lain macam IP ni untuk yang connection oriented. IPX, SPX ni untuk novel network. TCP yang connection oriented, UDP yang connection slash oriented. Ni yang penting-penting lah. Kemudian untuk kita establish connection antara PC sebelum dia start exchange data, itu nama dia apa? Nama dia handshaking. Ni handshaking. Untuk client dia nak access server, the first dia kena hantar sync punya message dulu. Lepas server tu dah terima, dia reply menggunakan sync acknowledgement punya tu. Bila dah dapat yang ini, maksud dia yang server ni dia aktif, baru dia hantar acknowledgement untuk apa tu nak bagi tahu yang sync acknowledgement daripada server tu dia terima. Baru lepas tu baru dia boleh start transmit data sama ada daripada client ataupun server. Ini nama dia handshaking. Untuk nak mulakan, nak set up dia punya tu connection. Kemudian TCP dengan UDP untuk dia nak guna komputer, contohnya macam tadi kan dia nak access server ni daripada client, dia mesti nak kena tahu mana program yang dia nak guna. Contohnya untuk HTTP dia guna apa? Dia punya port ialah 80 untuk HTTP. Untuk web punya lah. Okay. Jadi dia punya port dia ada sampai 65525. Port number ni adalah dia punya program dia. Yang kita tak boleh pakai yang memang dah standard punya 0 sampai 1023. Lepas tu yang ini yang company yang dia beli, company beli 1024 sampai 49,000. Lepas tu yang ini siapa-siapa boleh pakai, ini private punya, private port. Maknanya orang awam boleh pakai. Okay, contoh-contoh port je lah macam ni. FTP dia guna port number, maknanya port number 21 je dah. Ni untuk file transfer punya. Contohnya macam saya ada FileZilla kan. FileZilla ni dia aplikasi untuk kita nak transfer file daripada contohnya daripada komputer saya, dia ada dokumen, kita nak hantar pergi dekat remote, dekat komputer yang contohnya dekat server. Jadi saya kena set saya punya komputer ni sendiri ni sebagai server dulu lah. Kalau memang dah ada, dah boleh access. Contohnya komputer saya onkan dia punya server dia kan. Saya onkan server dia. Ni XAMPP server ni saya onkan. Dekat XAMPP. Dia lambat sikit. Tak tahu dia masuk dekat sini. Jadi saya kena letakkan dia punya IP address dekat sini, XAMPP server tu. Oh ni lah. Ya, saya FileZilla tu dia keluar tapi dia ni dia. Saya start ni dia. FileZilla ni saya start. Jadi dia punya port dia 21. Okay. Kalau saya buka admin nanti dia keluar dia punya tu. Ni saya tak enable password lah, dia keluar dia punya server ni. Ni saya boleh create dia punya user dia, contoh macam ni kan. Saya create user dan saya enable yang dekat dalam XAMPP htdocs punya folder tu dia untuk enable. Dan dia boleh read, boleh write, delete, tambah untuk file dan untuk directory juga. Okay. Jadi bila kita nak access server tu, pergi dekat sini. Ini server, masukkan dekat sini dia punya IP address dia. Saya punya IP address dekat sini. Awak kena guna
command tadi yang ifconfig tadi tu kan, ifconfig, ipconfig, ipconfig, kita boleh tahu saya punya IP dia ni 150. Jadi kita boleh letak kat sini 150 lah, 192.168.150. Username, masuk username. Dan password lah. Kalau masuk password. Port tadi 21. Lepas tu kita connect, dia dah dapat port dia. Dah ada dah kan, dah establish. Nampak tak? Dia punya remote site tu dekat mana? Dekat zen.st.doc sebenarnya tu. Jadi kita boleh masuk file. Contohnya dekat testing ni, tadi saya masukkan file. Ni kalau kita delete, boleh delete. Jadi kita boleh tarik daripada dokumen, contohnya dekat sini. File text document desktop punya. Ya, ni text document ni boleh tarik pergi dekat situ. Desktop sana. Tarik pergi dekat sini, so dia masuk dekat situ. So kalau you tengok dekat sini, dekat saya punya tu directory, dekat C directory ni kan. Ni kan dekat mana C dah ada tu, dekat XAMPP, htdocs, kemudian testing kan. Tu test docs tu dah ada testing. Ni testing ni. Okay, dah ada dekat dalam tu. Dan kita boleh delete juga. Dan saya tekan delete, dia delete dah. Delete from the server, dah tak ada. Jadi kalau kita tengok balik dekat sini, dia punya tu. Tadi kita dah delete XAMPP dan htdocs kan, dan testing. Tak ada dah. Sebab saya dah delete daripada remote access tu. Ini dia punya FTP. Awak boleh guna FTP untuk awak upload dengan download file. FTP. Telnet tu yang kita nak access command line punya sahaja. Kalau yang VNC tadi tu tapi tak keluar. Yang itu yang GUI punya, graphical interface. Dia yang lain ni SMTP, TFTP ni yang UDP punya transmission protocol. HTTP untuk web lah. TCP ini reliable punya. Dia memang connections oriented. Maksud connections oriented ni maksudnya apa? Macam kita telefon guna zaman dulu guna telefon yang fixed line punya, yang rumah punya tu, bila kita call telefon lagi satu, dia akan establish connection one to one. Seolah-olah dia tarik wire. Itu nama dia connections oriented. Kalau connections less oriented, untuk yang UDP punya, UDP connections less oriented, dia tak tarik wire, tapi dia share dia punya channel dengan yang lain. So dia hantar guna paket. Of course sekarang ni semua guna paket, tapi dia emulate connections oriented. Okay? Dia guna virtual virtual punya tu, macam internet kan, configuration untuk broadband kan, dia ada yang virtual socket punya tu kan, virtually connected lah, guna connection oriented. Tapi sebenarnya tak, dia bukan, masih guna, semua guna paket pun. Dan yang ini TCP ni memang reliable maknanya tak ada error. Dia memang double check supaya yang dia hantar tu tak ada error. Kalau ada error, dia minta retransmit. Dia error checking. Full duplex tu maksud dia boleh hantar dan boleh terima dalam masa yang sama. Flow control dia guna sequencing. Yang first mesti hantar dulu dan terima dulu dekat receiver, baru masuk yang kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau tak, nanti dia retransmit semula. Dan dalam masa yang sama, dia double check dia punya bandwidth dia, supaya apa, yang receiver tu dia bila terima, dia dalam keadaan dia mampu untuk terima. Dia dalam capacity yang dia punya speed capacity dia, dia ada capacity untuk terima lah. Contoh kalau katalah kita nak bagi barang dekat orang, kalau orang tu dia ada 2 tangan aja, dia boleh terima 2 barang aja. Kita nak bagi 10 tak boleh dalam masa yang sama. Tapi kalau dia ada bakul, dia tuang dekat bakul dia boleh terima semua kan. So dia punya bandwidth dia, speed dia lain-lain.
So, dia kena flow control ni dia kena adjust supaya dia match dia punya speed dia. Yang transmit dengan receive dia punya bandwidth dia, volume yang dia hantar dia sama. Tak ada satu besar daripada yang, kalau receiver tu besar, yang hantar kecil boleh, tak ada masalah. Tapi yang kalau receiver kecil, yang transmit besar tak boleh, dia akan ada packet drop. Dan multiplexing ni untuk supaya apa, dia boleh transmit dan receiver tu dia boleh sama ada satu ataupun banyak, multiplex. Maksudnya dia boleh broadcast, multiplexing. Dan dalam masa yang sama yang hantar tu mungkin satu, tapi kita sebahagian daripada grup yang akan terima daripada paket tu, mungkin dia broadcast kan, kita sebagai penerima, salah satu daripada penerima. Itu nama dia, multiplexing. Ni dia punya segmen dia, isi kandungan yang kena ada dekat dalam TCP. Last sekali yang ini data ni lah yang kita nak hantar, tapi dia kena ada benda-benda dekat atas ni. Yang ini dipanggil header. Source port, destination port. Port ni untuk apa? Untuk kita nak identify dia punya software dia. Dia punya sequence number packet tu. Acknowledgement apa semua. Yang tadi acknowledgement punya tu kan. Dan dia punya panjang dia, H length, header length dia. Ni reserve. Ni semua ni lah. Windows ni yang tadi saya window tu dia punya bandwidth dia, berapa besar dia boleh tu, dia punya capacity yang dia boleh terima. Checksum untuk dia nak buat error checking. Semua ni kena ada untuk TCP punya. Untuk UDP dia ada header juga, tapi dia kecil, 4 aja. Yang ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ni ada banyak lah kan. Kalau yang UDP tak perlu banyak sebab dia tak perlu nak kena double check pun dia punya tu. Ada juga checksum untuk error checking, tapi tak sebaik dengan TCP. Dia ada juga. Yang ini source port and destination port. Ini berapa panjang dia punya tu. Dia punya total length. Dia punya packet dia. Untuk UDP, inilah sama size dia berapa bit kan. Tak banyak lah. Ni data juga. Tak banyak. Ni ada 4 saja. Yang dekat ni TCP ada berapa banyak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 lah. 12. Ada 12. Okay. Kemudian IP, network layer. Dekat network layer ni review network layer dia ada IP, RP ni kan. IP ni untuk dia punya IP address lah. Yang RP yang tadi tu yang buat conversion daripada apa? Daripada DNS kepada actual IP address dia. Jadi nak tahu dia punya IP dia, kita guna command yang kita nak tu kan. Kita kena guna command RP ni netstat. Netstat ni command untuk kita nak tahu dia punya IP address dia. Netstat. Yang ini dia punya tu. Ni RP netstat. RP kita guna sebab kita nak tahu. Tadi tu lah kita ping pun boleh dapat juga. RP-A. Dia guna ERP pun boleh juga. ERP dia boleh nampak. Dia punya address dia. Ni kan. Dia guna ERP untuk nak tahu dia punya IP dia. Lain ICMP ni ping punya. Ping ICMP untuk pinging. Kita ping tu dia guna ICMP protocol. ICMP punya tu packet.
Internet protocol ni addressing, IP punya datagram, dia ada dia punya source IP, destinations IP. Datagram tu maksud dia complete dia punya data campur dengan lain-lain, itulah datagram. IP, internet structure, review. Dia can be client server based or peer to peer. Biasanya untuk yang internet ni memang client server lah. Kalau awak nak access Google, awak punya komputer sebagai client, Google sebagai server. Dia nama dia client server punya architecture. Tapi ada juga dalam internet ni guna P2P punya architecture. Macam awak nak download daripada torrent, dia guna peer-to-peer. Dua-dua sebagai server, dua-dua sebagai client. Maknanya awak boleh download daripada awak punya peer host dan awak boleh bagi dekat dia awak punya apa yang awak ada dekat dalam awak punya komputer untuk orang lain boleh download. Apa yang dah pernah download guna torrent atau lah di torrent kita. Itu namanya peer-to-peer. Kelebihan ni apa? Client server ni, of course client server ni dia apa nama computing, nama dia apa? Distributed computing. Distributed computing maksud dia apa? Kita ada satu server, tak kira dari mana, siapa, komputer mana, dia boleh access. As long as dia ada dia punya authentication dia lah, address dan authenticate. Dia ada username, password, dan of course dia ada dia punya IP address ataupun URL kan, DNS tu ada. Can be anywhere. Dan mudah untuk nak maintain sebab apa? Satu je yang kita nak maintain. Kalau katalah semua orang guna PC masing-masing untuk nak run application, nak update dia, semua kena update. Satu company bukan ada 100 PC, masing-masing nak run dekat komputer masing-masing, tak nak pakai server. Semua kena update lah, 100 komputer kena update baru dia synchronize. Kalau tak, dia tak sama. Okay. Tapi kalau server, satu server je semua orang boleh access, lagi senang in terms of maintenance, nak update ke, repair ke, nak upgrade boleh, nak tukar server pun boleh. And then all in one punya tu, data all in one, data stored on servers. Maksudnya server boleh jadi file dekat dalam server, orang lain boleh access, boleh dapat, database pun dekat dalam tu. So segala keperluan company boleh dapat daripada server. Dan centralized kan, instead of setiap PC kena update, kalau dia nak masing-masing dia guna server centralized. Satu server je dah update, semua dah dapat. Itu kelebihan server, client server. Okay. And then dia secure juga, secure user friendly interface kalau awak guna desert metal lah. Mana interface ni as long as boleh pakai, tak kira lah pakai command prompt ke, zaman dulu punya application ke, dia tak pakai mouse kan, zaman dulu punya. Tapi as long as dia boleh pakai, mudah, pakai keyboard je pun okey kan, tak semestinya pakai mouse tu lebih baik daripada tu. Sebab zaman dulu dia tak pakai mouse pun, dia pakai keyboard aja, pakai tab aja, sekejap lagi cepat. Kemudian disadvantage untuk client server, apa dia? Dia ada satu server je, kalau ramai orang nak access akan ada traffic jam lah kan. So traffic blocking. Okay, overloaded. Lepas tu bandwidth dia kalau kecil, nanti dia speed dia orang lain hang, tak dapat. Sebab apa? Dia speed dia kecil. Terus itu dia punya keburukan dia kan. So kena besarkan dia punya bandwidth dia, besarkan speed dia,
Dan of course untuk supaya dia tak breakdown, tak fail, kena ada 2-3 lah benda yang sama, kita mirrorkan server. Jadi dekat KL ada, Penang ada, JB ada 3 tempat, benda yang sama, automatically dia akan mirror. Kat mana yang dia update, yang lain dua-dua update KL, dua-dua dia akan update automatically dekat JB dengan Penang, macam tu. Itu dia untuk mirrorkan lah, supaya dia continuously ada dia punya service tu dia running. Kalau KL punya rosak, breakdown, ada lagi 2, satu JB, satu dekat Penang. So dia boleh terus divert pergi dekat Penang ke ataupun dekat JB. Itu dia punya, ni nama dia redundancy untuk reliability, fail safe lah. Dan internet address tadi IPv4 dengan IPv6 kita dah banyak cover. IPv4 dia ada 5 jenis, ABC, DE tak pakai, ABC je yang pakai. Okay, dan sebenarnya dalam binary, tapi kita guna decimal untuk mudah kita nak sebut, nak baca. Dan IPv4, sebenarnya IPv4 data yang kita nak hantar ni je, tapi dia ada dia punya additional header dia panggil, dia punya paket dia, data paket tu ditambah lagi dia punya transmission punya protokol, tak kira sama ada TCP ke UDP. Lepas tu dia ada punya addressing lagi. Kemudian setiap paket yang daripada satu komputer, dalam satu komputer tu ada 7 layer lagi, daripada layer 7 sampai layer tu kan, 7 sampai layer 1 dia kena masukkan juga supaya nanti bila dia transmit sampai dekat bawah-bawah punya layer, dia dah attach semua sekali, dan bila dia transmit pada dekat receiver tu, destination tu dia akan dia akan buka satu demi satu sampai dekat layer 7. Tinggal info dia, kaedah dia. Kemudian nak tahu lagi lanjut tentang IP datagram ni, carilah ni Datacom and Computer Network and Open System, edition by Fred Hauser, Edison. IPv6 ni dia punya internet address yang lagi besar lah, 128. Kalau yang IPv4 32 bit je, ni 128 bit. Ni daripada FEDC sampai 3210, ada 8 bahagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap bahagian ni ada 4 bit. Okay, semua 128. Setiap satu huruf ni 8 bit, 4 bit. Okay. Ni yang local punya. Ni local, FEDC ni local. Yang ini dia punya yang actual IP ni. Macam ni kan, unicast address ni IPv6 punya address untuk link local punya, untuk local punya address. Okay. Ni macam broadcast lah. Okay. Kemudian ni loopback address ni yang localhost 127.0.0.1 ni. Kemudian yang ini tak ada kosong. Jadi dia simplify kan dia punya address dia. Mana yang kosong tengah-tengah ni dia tinggalkan. Yang kosong dia tinggalkan. Jadi tinggal colon je. Colon kosong dalam tu dia tak tulis pun. Macam ni dekat tengah-tengah. Yang depan ni kosong, tengah-tengah kosongkan. Ni pun sama, tengah-tengah kosongkan. Mana yang tengahnya macam ni kan. Ni dia tinggalkan kosong. Simplify kan. In fact yang ini kosong pun dia terus tinggal je, tak ada apa-apa, kosong langsung. Okay. Dia simplifikan. All zero in a row can be ignored. Dia ignore zero. Jadi lagi simple. Kalau tak awak kena tulis panjang-panjang walaupun kosong. Jadi dia simplifikan. Kemudian internet application ni DNS. Ni yang dekat layer TCP dekat layer atas tu kan. DNS ni aplikasi dia lah. DNS ni apa? DNS ni dia punya alias URL, alias kepada kita punya company IP address.
Contohnya uthn.edu.my itu dia punya URL dia, alias dia. Alias kepada UTHM punya IP. UTHM punya IP tak tahu berapa. Double check dekat online. DNS domain name. Macam ini kan, dekat packet tracer dekat mana ada tu, suruh masukkan DNS punya tu, ni dekat PBL 4 kot ada. So, dengan DNS tu awak boleh tu, contohnya dekat sini ada server kan, DNS ni DNS server. Awak nak access DNS server tu daripada PC sini, awak sambungkan ni sebagai DNS server. Ni DNS server. Maknanya macam uthn.edu.my lah kan. uthn.edu.my. Copy je. Sini awak boleh set ni desktop config DNS. Taruh dekat sini nama DNS dia apa, resource punya ni, on kan. Kemudian ni address dia, add kan. Kemudian dia address dia contohnya awak letak 192.168.1.1. uthn.edu.my 1.1 dekat sini. Jadi kalau ni ni taruhlah ni 1.1 kan, 192.168.1.1. Submit data from ni slash 24. Jadi kalau PC ni dia nak access contohnya 192.168.1.100 ni PC ni kan, dia nak access ni UTHM punya tu, pergi dekat browser, pilihlah dekat sini, masukkan ni berapa, UTHM lah. Kalau nak access 192.168.1.1 pun boleh dapat kan. Ataupun nak access pakai URL www.uthn.edu.my pun boleh juga, dapat juga dipakai ni. Itu maksud DNS. FTP dan transfer file tadi saya dah tunjuk. SMTP ni macam Outlook lah. HTTP ni yang tadi itulah, www tu hypertext kan. Ini common punya hyperlink punya tu, browser. Mula-mula yang buat ni siapa dia? Yang mula-mula sekali ni Berners-Lee, Belgian computer scientist. Dia yang buat ni, Berners-Lee ni buat www ni. So dia buat dia punya operating, dia punya browser yang pertama nama dia Commander. Yang sekarang ni nama dia Firefox. Fazilla apa ni, Firefox lah sekarang nama dia. Zaman dulu nama dia Commander ke apa kata. Zaman dulu punya. So last kali ni dia punya ke, ni dah habis dah ni. Dia punya application lah. Kita boleh masuk dekat dalam internet punya, masuk dalam internet punya services. Ni email elektronik punya lah. EDI ni business to business exchange. Sekarang dah tak pakai EDI dah. Ni barang semua dah, dia dah business banking semua dia dah offer, bukan business sahaja. Orang pun boleh tu. Orang awam pun biasa boleh access, boleh buat transaction. Ni EDI ni untuk dia nak transfer duit daripada satu company pergi dekat company lain menggunakan elektronik punya tu. Internet Programming Language, JavaScript, Adobe punya ni dia pakai apa tu? Ada Fusion kan, pakai Fusion. Dan JavaScript web punya. Ni banyak JavaScript banyak lah. Ni pun sama juga XAML XML ni.
Kemudian HTML5, CSS3 latest punya. Dan lain lagi ada banyak lagi lah yang server-side programming, ASP Microsoft, Open Source PHP, CSP, C punya, Confusion, ini Macromedia punya. Ada banyak lagi lah language yang Java punya, Java ini, Object Lotus. Termini ni Lotus punya. Node.js ni IBM punya. Perl, PHP zaman dulu saya belajar Perl. Belum ada PHP ni, baru je PHP. Saya belajar Perl zaman dulu tahun 92 saya belajar Perl programming. Tapi sama macam PHP lah. Dulu nama dia Perl. Python, Django, Mesos, Ruby dan sebagainya ni open apa? Object oriented, Smalltalk apa sebenarnya. WebSphere IBM punya. .NET ni Microsoft punya. Ni semua ni server side yang ada belajar PHP. Tapi mungkin juga awak belajar yang lain kot. .NET. Awak belajar apa? .NET. Awak ada belajar kan .NET. Okay. 99 client server side. So, dah habis kan. Okay. Database. Yang awak dah belajar MySQL lagi apa? Ni ada yang Microsoft punya, awak pakai apa? Microsoft kan? SQL kan? MS SQL, Oracle, Postgres, SQL, SQLite ni untuk Android punya. Sybase ni Google punya, online punya tu, online Oracle lah. Macam dekat YouTube orang belajar Oracle. Dia tak pasti yang awak punya tu awak belajar pakai apa. YouTube pakai Oracle. Mongo ni dia macam MySQL juga. Dia sama, dia adik-beradik Mongo. Satu lagi nama dia apa ni? Ada nama dia sama dengan MySQL. Kat sini tak ada nama. So that's it lah. Kerja je kan. Untuk chapter 5 ni tak ada apa-apa, just review je. Dalam exam masuk, yang penting awak kena cover 1 sampai 4. Basically yang 5 ni automatically ada dekat dalam bab 1 sampai 4. So, sebab dia review je. Ada nak tanya apa-apa? Soalan? Untuk yang ni tak ada kan? Cuma saya nak confirm dengan awak. Saya tadi dengan section 1 bincang dengan section 1, kalau dia sedia, kalau dia nak pilih supaya apa, hari Khamis ni kan kita ada apa, kita ada assessment kan, test 2 kan, 10,000 line. Alright, pukul 5 lah, saya belum update lagi. Ni dah update kot ni, 5 sampai pukul, dia 2 jam ni saya taruh. By right 1 jam setengah je cukup lah, tapi saya bagi awak 2 jam. Dah update dah pukul 5 sampai pukul 7. Awak nak 10 hari bulan ke 17? Awak boleh pilih. Kalau nak quiz dulu, letak quiz dekat sini, awak boleh prepare untuk test. Kalau nak test, boleh juga. Hari Khamis ni kita buat test. Minggu depan, quiz. Tapi quiz ni senang je lah, setengah jam je. Dalam 20 soalan aja jawab, terus awak boleh dapat dia punya result. Lepas siap submit je, terus dapat result. Tu, yang mana satu nak test dulu ke nak quiz dulu? Saya bagi peluang dekat awak pilih ni. Dah decide ke belum, ke nak stick to? Susah tak? Tak susah, senang aja. Tapi awak kena study lah, tu je. Soalan senang. Tengok yang lepas-lepas punya soalan tengok soalan yang lepas. Lagi senang. Cuma kan saya dah bagi tahu awak kan yang lepas-lepas kan. Awak kena study lebih VLSM dengan CIDR tu. Kan kita dah review kan, itu untuk test tu. Test
test 2 punya tu kan 2 kali kan kita buat. So kita ada buat prep untuk apa test 2 yang lepas-lepas punya ni. Yang lepas punya 2019 assessment test 2 soalan dia questions. Soalan dia macam mana soalan dia ni lepas-lepas. Okay, given a local area network of company ABC, ni rasa macam saya dah discuss dengan awak kot yang ini ni kan, saya dah ada dia punya tu. Kemudian dia suruh buat apa ni, draw the local area network menggunakan packet tracer, by using packet tracer. Buatlah dia punya local area network ni. So ni router, internet, cloud, server, ni simple je kan, draw je. Lepas tu create VLAN, VLAN 2, 3 dekat switch ni. Switch berapa sini, simple je kan. Enable routing protocol untuk catalyst switch. Ni macam dekat assignment 2 ni. Kena buat apa? Subnetting kan, sub interface. So dekat sini ada berapa ni? VLAN 10, VLAN 10, VLAN berapa lagi? Ada 3 VLAN kan? 2, 3, 10. Create lah interface dekat sini, kat mana? Sini. Create. Sini pun boleh juga. Sini, kat sini. Buat sini, bukan kat sini. Dia suruh awak buat dekat sini sub interface. Kan dah buat kan? Macam mana nak buat? Buatlah dulu. Create dia punya VLAN, lepas tu baru masukkan dia punya IP kan? IP untuk VLAN tu. So ni dah letak IP VLAN dia. 2, 3. Masuk je lah. Okay, lepas tu apa? Kena bagi routing, enable routing. Okay, IP routing. So baru jadi running. Tengok awak tengok apa tu? Assignment 2 punya tu. Soalan yang nombor 3 kot. Nombor 2 kan nombor 3. Routing Lepas tu lain-lain. Banyak ni. Jadi korang macam tu lah. Routing, .1Q routing protocol. Yang ni pula .1Q routing protocol. Okay, yang ini apa? Trunking protocol. Yang ini tadi layer 3 punya routing. Kita enable routing. Lepas tu yang ini pula kita enable routing untuk yang ini. Kena buat side interface pula kat sini. Banyaknya. Okay, tapi tak inilah. Soalan 2 soalan je. 2 soalan, pecahan dia banyak. Yang ini dia ada cloud. Apa dia suruh buat? Draw. Okay, assign IP. Ni simple je, ni lagi senang. Configure router. Yang ini routing je. Guna apa? Static je. Static routing protocol. Dah, simple je dah. Yang ini lagi senang. Yang ini macam PBL 4 je. Simple. PBL 4 ke PBL 3 tu. Yang ada routing, simple routing, static routing je. Jadi masukkanlah dekat sini, contohnya department 1, dia ada 2 PC kat sini, PC 1, PC 2. Taruhlah PC punya tu IP address. Ni 1, ni tak kisahlah apa-apa. Ni tadi 2 ni. Ni network code ni. Network address code ni. Ni network address lah. Tapi kenapa dia pakai /25? Dia pakai /25. Okay. /25 ni berapa host? Separuh daripada 24. /24. 256 bagi 2. 128. Tolak 2. 126 host kat sini. 126 host kat sini. Jadi dekat sini start 1 sampai 168. 126. Kemudian dekat sini 127 tu dia punya network dia. Dan 127 broadcast dia. Ni broadcast dia kat sini. Kemudian dekat sini start 128 sampai 255. Sebahagian lagi separuh. Jadi yang ni PC dia taruh 128. Ini dia punya range dia 129 sampai 254. Ni awak boleh check dekat sini kalau nak
IP calculator tu kan, tapi awak calculate sendirilah kan, calculator tu, IP calculator, subnet tu pakai sini. Awak nak range yang sebelah lagi, awak pakai 25 punya, dia punya IP dia 192.168.1.200. Yang satu lagi kan, jadi awak tahu dia punya starting network address dia punya ending broadcast dia. Jadi IP yang kita boleh pakai 129 sampai 254. Okay. Dia punya starting dia 128, ending dia 255. Jadi yang ini ialah dia punya starting host. Jadi kita boleh taruh dia dekat sini antara 129 hingga 254. Antara 129 hingga 254. Ini /25. Jadi netmaster ni 255, 255, 128. So IP /25 dia pinjam 1 sebagai subnet. Okay. Ni yang lain-lain. Kena set dia punya protokol lah. Dia guna dynamic routing. Dynamic lagi senang daripada static. Kalau static ni nak kena ada dia punya lagi. Kalau dekat sini 2, sini 3, sini 4. Nak pergi sini daripada sini, dia kena dia punya apa nama tu, dia punya hop lagi. Tapi dekat sini ada satu router je, jadi sebenarnya lagi senang. Kalau ada 2 router susah sikit. Keadaan ni senang. Dia bagi yang kat atas susah sikit, bagi yang kat bawah ni lagi senang salahnya. Tengok salah yang lain. 2020. 2020 sekarang lah. 2018. S2. Tak ada. S2 2017 ingat. 2017 ya. Dah tak ada ni 2018 punya assessment. Phase 2. Ni lagi senang. Yang ini. Okey, yang ini kan. Network topology reference given ni macam dekat dalam punya modul je. 14, 28, 7. Yang ini pakai VLSM. So, kalau 14 host, awak kena pakai berapa? Macam mana nak tahu 14 host ni? Pergi dekat sini je. Kalau 14 host, 2 kuasa berapa dapat 14 ni? Kalau 2 kalau kita guna 3 bit untuk host, 2 kuasa 3 ni lah, 2 kuasa 3. Kita dapat apa? 8. Tak cukup. Kena pakai 4 bit, 2 kuasa 4. 16. Boleh lah dekat sini. Jadi berapa? 4 bit. Yang last punya 4 bit tu kita pakai. Ada 4 bit kita pakai host dia. Jadi berapa? 32 tolak 4, 28. So sini /28. Okay, sini /28. Dia nak VLSM. Sini 7. Kalau 7 separuh /29. 28 sama, jadi /28. 28 sama /28. Okey lah, dah selesai. Ini 2, ini /30. Jadi kita letaklah dekat sini. Dia punya address dia 192.168.1. Jadi yang dekat sini kita ambil yang first punya dulu. 192.1. Ambil yang besar dulu. .1.0. Jadi yang first punya kita dah selesai, dah dapat dah. Yang first punya kita dah dapat. Yang ini dah dapat dah 1. Ini dah. Dan 28 pula dekat sini. Kat bawah. Ini 28. Ada lagi 3 dia yang 28 tu. Lagi 3 28. 3 28. 29 dulu. Sini kita ambil 29 dulu. Sorry. Ambil yang kecil dulu. Ambil yang kecil, 28 yang kecil. 29 kemudian. Sorry, ni 28.
Last kali 29. 28, 28, 28 ada 3. Lagi 28, dan bawah ada 29. Dan bawah ada 30. Jadi kita boleh letak dekat sini. Berapa? 9168. Lepas pada kalau slash 28, 1, sini berapa? Yang second punya. Ini pun sama juga, yang third, yang fourth. Jadi awak kena letaklah dekat sini 192.168.1. Ni berapa ni? Ni 192.168. berapa sini? 192.168.1 ni berapa? Okay, jadi yang pertama punya kita ambil yang sini dah dapat dah. Jadi nak tengok yang kedua macam mana nak tengok dah? Simple je kan. Kita nak yang kedua punya kita guna 28 kan, 28. Okay, kalau kita nak 28.1 lepas kalau 28, kalau kita ambil satu, dia ada berapa host? 14 kan? 16. Okay, daripada 0 sampai 15. Lepas pada 15 ni yang berikutnya. Jadi kalau yang berikutnya kita letak dekat sini 15, kita letak sini 20. Kita akan dapat yang berikutnya. Ini letak sini 20. Okay, next. Itu range 16 sampai 31. Okay, maknanya dia punya apa? Dia punya satu range tu 31, 0 sampai berapa? Oh 16, okay, dia bukan 31, 16. 0 sampai 15, kedua 16 sampai 31. Jadi kita dapatlah yang berikutnya itu apa? 17 hingga 30. Dekat sini. Sini 17 lah. 17. Seterusnya sampai berapa tu? Tapi awak kena kira pakai kalkulator lah. Kalau pakai ni sekejap je lah. Tapi ingatlah awak kan. Tapi tak apalah. Pandai-pandai lah. Dekat tu. Awak dah dibagi online. So 16 kan. Jadi 20 last kali 31. Mana lepas pada 31, 32 ni yang next punya group. Jadi sini yang berikutnya 31 kita ambil 30 lah. Sorry, 33, 31 kan. Kalau nak test juga, test lagi sekali sini 33. Dia punya tu dapat apa? 33. Daripada 33, 32 sampai 47. Okay, so dia punya range dia next ialah 30 berapa tadi sampai 47. Jadi kalau 47 next ialah lepas 47 tu 47, 48 tu yang berikutnya kita ambil 60, 48, 50. Ambil 50. Tapi yang ini 29, 50, 59, awak akan dapat range dia antara 48 sampai 55. So awak ambil 49 starting dia. 49. Starting 49. 1.49. Dia yang 30 lepas pada tu last. Lepas ni ialah lepas 55. Awak dah boleh ambil yang slash 30 lah. Awak ambil 55, 56, 58. Ambil 58. Okay, jadi 58 lah kat sini. Ini 58. 58 dengan 59. Sini 58, sini 59. Okay. Jadi kalau nak test 50 berapa tu? 58. Ini 30, slash 30. So, akan dapat 57 dengan 58. 56 sampai 59. Okay. Dah. Jadi awak dah dapat lah dekat sini dia punya tu. Dia punya IP dia boleh letak kat sini. Ini 30, 58, dia ada dua. 58 dengan 59 je kan. 58 tak, 57 dengan 58 sahaja. Jadi sebelah sini 58, sebelah sini 57 dah. Dan yang ini kosong, dah boleh start dengan berapa? Dia punya gateway dia ambil satu.
Ini gateway dia awak ambil ni 28 punya yang mana satu? Ni dah ambil yang ini, yang kedua 17. Ambil 17. Sini 30. Ni 33. 29 punya 49 gateway dia. 49. Jadi dia punya host dekat sini ada 7 host. Jadi 50 sampai 57. Sini 14. Nombor 2 sehingga 15. Sini 28. 17 campur dengan 28. 18 daripada 18 sampai berapa? 30 something. 28, 40 something. So dah selamat lah. The subnet for A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ini subnet dia. Dia punya. Oh, subnet mask. Ni. Tu, ni subnet mask kan. 128, 128, 129, 110. The network address. Network address dia ni. Kosong. Berapa? Ni network address ke apa tadi? Ni bukan network. Yang ini saya ambil dia punya tu kan. Saya ambil yang tadi apa? Ni network ni 56. Ni network dia 56. Yang ni network dia 49 berapa tadi? Awak double check lah. Network dia kalau 49 tadi 49 29 49 29. Network dia berapa? Network 24. 49 24. Salah. 49 sini 49. 49. 48 dengan 55. 48. Network dia 48. Ini network dia 33 33 28. 33 28. Network dia 32. 32. Ni network dia 0 sampai 16 17. Betul. So ni lah yang ini network address dia. Kemudian ni tak banyak, ni sikit je. Yang ini pula. Okay. Ni pun sama juga. Network structure of an organization given in figure 2 using C. Okay. Identify the following host subnet. 204 17 5 10. Kita dah bincang dah pun ni dekat mana? Dalam VLSM punya review tu. 10 kan? 5.10. The following host subnet. Ni subnet berapa ni? 5.10 dekat mana? 5.32. 5.9. 5.10. Kat mana 5.10? Sini. Subnet 1. Mana nak tahu 5.10 tu? Ni 204 20, awak kena kira lah. Okay. Pakai kalkulator je. Tapi yang ni saya simulasi 204 17 5.10 kan. 5.10 ni dekat mana? Slash berapa tu? Slash berapa? Slash 27. Ni dia dekat mana ni? So dia punya subnet dia ni. Ni network address dia. Okay. Antara 10 dengan 31. Sorry, 0 hingga 31. Okay. Ni dalam dia. Tapi subnet dia ni. Yang network address tu. Ni. 5.0. Sini lah. So yang ini apa? Subnet 1. Okay. Subnet 1. Ini 5.50. Ini sini subnet 2. Subnet 2. Ni 100. Sini subnet 4 dan seterusnya. Now that the subnet 7 will be split into 2 subnet. Identify the broadcast address for subnet 7. Ini subnet 7 dia suruh pecah pada 2. Satu
satu sini, satu lagi sini. Siapa dah dua? Awak buatlah dua. Satu sini, satu sini. Sini yang awal punya. Jadi kalau pecah dua, 127 awak jadikan dia berapa? Nak pecah dua. Kalau 124 nak pecah dua, awak kena pinjam satu. Okay, pinjam satu. Kalau jadi /25. Ni jadi / berapa? 28 naik satu. Ni /28. Pecah kepada dua jadi. Kalau 27 pecah dua, jadi /28, /28. Kalau 28 pecah dua, /29, /29. Jadi yang sebelah sini berapa ni? Ni sebelah sini berapa subnet dia? Ni 192. 192. 192 /28. 192 /28. 192 /28, jadi dia jadi daripada 32 kepada 16. 192 sampai 207. Jadi satu lagi 208. Sini berapa? 192. 204 17 5 192. Yang pangkal ni. Yang sebelah sini dia punya selepas pada 192 tu adalah dia 16 punya kan, ada 16. Jadi daripada 192 sampai 207. Lepas pada 207 ni broadcast kan, adalah network yang berikutnya. Jadi 208 lah kat sini. Ini 208. Okay. Yang ini tetap 204 17 5 208. Dapat kan? Identify the broadcast address for the subnet 7 network address. Broadcast address dia yang ini 7 ni, broadcast address ialah 20 berapa? Ini yang /27 kan? /27 /27 192 223 ni broadcast dia. Ni broadcast yang ini 223 204 17 5 223. Ni dia punya broadcast dia. 127 sini. Last kali ni first network address, last kali 223. Last kali 223. Ni calculate lah pakai ni pun tak apalah, pandai-pandai awak lah. Lepas tu dia punya apa lagi? Identify the range of the first subnet. Yang first subnet ni range dia apa? 192 sampai 207. Okay. So 192 hingga 207. Yang second subnet 208 sampai last kali berapa? 223. Okay. Yang second subnet punya ni. Ni berapa ni? Yang first subnet punya 28 kan? 28. Yang first subnet punya 192 sampai 207. Second subnet 208 sampai, yang second subnet 208 sampai 223. 208 sampai 223. Itulah dia. Habis tu ada lagi. Ni tak apa, yang ini biasa je kan, awak dah tahu dah network address. Nak dapatkan network address, calculate sama je. 10 9 masuk je. 10 9 1 18. Cuma pakai ni je lah. 10 9 1 18. Slash berapa tu? Slash 28. Slash 28. Jadi dia punya network address dia apa? 10 9 1 16. Okay. 10 9 1 16. Dia punya network address. Dia nak broadcast. Broadcast ni 31. Kita sini bukan sini. Ni telah yang ini. Ni sini. Okay. Kalau yang broadcast punya 10 10 1 1 10. Okay.
Satu, 10. Slash berapa tu? Slash 8. Slash 8. Jadi dia punya broadcast dia ni. Okay. Pakai end operation je dapat lah ni. Yang ni. Kat sini. Okay. Yep. Dah habis. Discuss appropriate conditions for implementing static routing. Static tu bila masa nak guna? Ni routing punya. Bila masa guna untuk untuk static lah. Time bila? Time kita set untuk apa? Server punya. Dan kita tak expect ada perubahan lagi selepas tu. Tak ada expect apa-apa perubahan in terms of network punya tu. Tak ada modification for a long time. Boleh guna static. Tapi kalau tak ni, kalau tak nak static guna dynamic je. Kalau ada update pun automatically kita adjust dekat mana ada perubahan tu, simple je. Kalau static ni memang payah sikit. Okey, ada nak tanya apa-apa? Dah lebih dah. Ini kita dah bincang berapa tadi? Dua test, 3 test pun kan? Yang ini yang susah sikit kan? Tapi tak susah pun. Okey. Sini. So, soalan mungkin ada macam ni bentuk dia ataupun macam yang ini bentuk dia. Ni VLSM dengan CIDR. Yang ini VLSM. Dia tak ada tanya pun yang CIDR dekat sini. Pasal routing configuration. Sebab apa untuk routing configuration ni kita kena guna apa? Dia panggil CIDR, routing summarization. Okay, yang ini. So contohnya dekat sini 29, 28 dengan 27. Jadi kita kena guna yang lagi kecilnya, ambil yang 27 punya. Okay. Ambil yang 27. So dia punya subnet kita kena guna ni instead of 28. Okay, ni subnet. Summarization. Okay, kalau sini 29 ke mana-mana, ni ada 20, mana yang ada 29 tu kan, macam tu yang dekat sini ada /30. Ambil yang paling kecil. 28. Ada 27, ambil yang 27. Summarization. Itu yang paling simple lah cara kita nak ambil. Tapi sebenarnya cari dia punya pemisah di antara network dengan host, mana dia punya apa nama tu, net mask yang sama antara semua net mask yang sama, yang minimum yang sama. Contohnya dekat sini kan, kalau /28 dengan 29 kalau ikut 28 tu sini semua satu kan, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini yang first punya append. Yang kedua, kita copy lagi. Kita nak ambil yang tu. Ni nak summarize kan. Dan ni baru 24. Dan kalau 29 kita kena tambah lagi berapa? 5, 1, 2, 3, 4, 1 dan 0. 1, 2, 3, 4. Okay. Ini yang /29 punya. Okay. Yang ini yang /29. Yang /28 punya kita copy juga yang ini. Kita nak ambil yang tu. You can see. Ni /28 punya, sini kosong. Okay. Kalau kita ambil /29 tak boleh sebab sini 1 ni kosong. Tapi kalau kita ambil /28 ni semua sama. Jadi kita ambil yang /28. Minimum yang sama. Okay. Untuk summarizekan dia punya apa? Net mask dia antara ni dengan ni. Supaya apa? Semua sama ada 29, /29 ataupun 28 dia boleh diakses. Boleh sama. Jadi kalau dekat sini ni kena guna /28. Tapi dekat apa tu? Dekat dalam sini automatically dia configure, buat auto configuration. Kan dekat sini kan kita ada tu. Sini kalau sini /28, satu lagi /29, dia akan auto config. Sini /28, satu lagi dekat sini /20.
Ini ni, so sini kalau sini /28, ini /29. Ni tu. Dia tak sama kan? Contohnya lah 192.168.5. Sini di kalau 28 ni kita boleh decide 28 ambil yang pertama dulu 8.5.0. Jadi sampai berapa dia punya kalau 28? Sampai 28 kan? Banyak juga kalau buat 28 192.168.5.0 sampai 15. Okay. Dia 16 host kan sampai 15. Ni broadcast dia 15, 0 sampai 15. Jadi dia punya network address dia kosong. So dekat sini network address dia 0 sampai 15 ini 16 kan. Kita boleh start dengan 16. Jadi 29. So sini kita boleh ambil, kita boleh letak lepas 16 tu di sini 17 lah kan. Ini 17. Untuk PC ni 17. 17. Yang ini untuk server ni kita boleh letak selepas tu. Ini dah 18. Yang ini 5.1 lah dekat sini. 1. Tapi yang ini dia ada dia punya tu, dia punya gateway dia. Jadi kita ambil gateway yang sini. Contohnya sini 19, sini gateway 17. Selepas 16 tu. Okay, ini gateway dia 17. Lepas 16, 17, ini lepas 1, kita ambil sini gateway dia 2. Ini 2. Tak boleh lah. Okay. Pasal configure. Ini tak perlu nak configure dia punya routing sebab dia satu router je. Cuma kalau ada 2 router, awak kena configure. Contohnya ada satu lagi router kan kat sini. Yang ini kat sini. Dan router ni 17. Ini 2. Router ni dia kita interconnectkan antara ni dengan ni. Okay. Jadi yang ini dekat sini, ni dekat sini punya tu network. Yang tengah-tengah ni kena ada juga. Tengah-tengah kena ada. Yang ini kita boleh ambil yang /30 punya. Jadi 192.168.5. Ini berapa tak tahu, ni /30. Yang ini berapa dekat sini? Sini 28, sini 29. Kita ambil selepas yang 29. Lepas 29 tu adalah ni / berapa ni? /28. Yang 29 punya tu ialah yang 29 ni 16 kan? 16. Masukkan dekat sini 16. 16, 29. So last kali berapa dia punya tu? Jadi last kali dia 23 dia punya broadcastnya. 17 sampai 22, broadcast 23. Jadi 24 lah kat sini. Yang ini kita ambil 24. 24. Okay, /30. Jadi ini 24, ni 25, 26 lah. Ini 25, sebelah lagi 26. Ini 26. Okay. So kita dah dapat dah semua. Tapi kita belum configure dia punya routing. Nak configure routing, itulah tadi kena buat summarization, CIDR tu. CIDR. Tapi kita dah tahu dah. Kita ambil yang paling kecil kan, /28. Okay, so kita guna /28. Tapi automatically dia configure dekat sini. So kalau kita configure contohnya dynamic routing. Kalau kita configure dynamic, kita configure dekat sini, pergi dekat sini, dynamic routing dia, RIP. Kita masukkan, dia ada 2, 16 dengan 24 dekat sini. 192.168.5.16. Dia punya network address yang ni. Satu lagi 24. Okay. So automatically dia apa? Dia apa nama tu? Dia auto summarizekan /20 berapa tu? /24. Okay, nampak kat sini. Automatically.
Jadi yang dekat sini pun sama juga. Automatically dia buat. Kalau tak perlu tu. Nanti dia akan buat summarization /24. Dia ambil yang paling kecil. By right dia /28, boleh guna /28. Plus /28 summarization dekat sini. Yang ini berapa ni? Ada 4 ni dengan semua kosong. Ni binary 4 dan kosong. 4 semua satu dengan kosong. Dalam decimal dia 240. Jadi kalau ikut sebenarnya sini 255, 255, 255, 240 kat sini dia punya tu. Dia punya net mass dia. Jadi sepatutnya dekat sini net mass dia 192, 168, 5 dengan dekat sini 240. Sini 240. Dia boleh juga kita letak kat sini. Kalau kita nak buat manual lah 168, 5 dan 240. Boleh. Tapi dia dah override lah. Kalau dia ada yang ini tak boleh pakai sebab yang ini ni lagi besar. Kita masukkan. Dia automatically dia configure. Okay. Kalau kita remove ni 240. Dia auto summarize kan. Okey lah. Yang ini dia pun sama juga. Dia akan buat auto summarize kan. Sebenarnya dah tak ada masalah dekat sini. Okay. Read routing. So ni semua sama. So kalau awak masukkan dekat sini IP pun dia akan okey lah. Sini .1, .2 masukkan lah. Dia mesti okey. 192.168.5.1 Control C. Dia punya tu control .2. 1.2. Sini pun sama juga. Ni berapa? 19. Ni 19. Sini 17. Gateway dia 17. Okey lah ni. Tapi aku kena configure lah ni 17.5. Ini tak tahu ni apa ni. Ni fast ethernet 0/1 ni fast ethernet 0/0. Fast ethernet 0/1 tu on kan 17. Ni subnet dia sama. Fast ethernet 0/0 tu 25. Okay. Jadi dia punya subnet mask dia ialah net mask /30. Berapa? 2/30. Kalau /30 ni /30 252. Jadi awak kena taruh kat situ. Ni 252. Jadi tu 255.255.252. Yang ini tetap sama tadi berapa? 25. Dah, tinggal yang ni je. Kadang-kadang dia tak nak terima. By right okey lah ni, macam ni pun okey sebenarnya. So yang ini kenapa dia tak terima? Sebab yang ini ni dekat ISP punya, bukan dekat company. Jadi kalau kita pakai 172 kat sini 30, jadi sama juga lah kat situ. Okay. 172. Sini fast ethernet 0/0. 172. Okay. Yang ini 255. 252. Okey lah, ni okey. Ini. Yang ni pun sama juga. Okey. Tapi tak tahu ni apa ni. Fast ethernet 0/1 sini. Okay, dan lebih dah ni kan sebenarnya. Dah 12, 17. So anyway, 26. Ni 252. Okay,
Ini dah selesai. Oh, satu lagi belum. 5.2 50 ni kita onkan 5.2 okey. Slash 28, sorry bukan kosong, 28, sini 28. Kalau 28, kalau 29, 24, 248, kalau 28, 240. Sini patut tadi 248. Ini patutnya tadi sini 248, sini 248. Ni baru 28 ke 29? Oh sorry, 240. Kalau 28, 240, 29, 248. Sini 28, 240. Okey, sini 29. Jadi ni apa ni? Pasal internet 0/1. 2, 248, 29. Okey lah, kalau mana test dah boleh tu. Ni mesti sukses punya. Kena fast forward kan. Sukses kan. Ni lagi fast forward kan, mesti sukses. Delete ni ke sini. Lagi sekali. Ni semua. Saya yang ini pergi dekat sini. Okey kan. Yang ini ni awak kena ping daripada sini 25 tu, pakai je ni exit, Ctrl Z, ping berapa 172 16 macam tak betul kita punya tu, macam tak betul sini, kita belum macam tak betul sini 192 kan, salah kan, ni 172 patutlah, ni 172. Okey. Okey lah tu. Ni password kan dia okey lah. Okey. Lagi sekali dia okey. Access. Tak boleh juga. Ni tengok sekejap. Kata fast internet. Betul. Ni. Ni salah ni. Yang ini. Fast internet 0/1 172. 172. So okey lah. Fast forward kan. So okey. So yang ini apa? Network summarization ni dah okey. Ni dah. CIDR. Lagi sekali dia okey. Delete lagi, fast forward. Oh, kita belum configure dia punya routing lagi. Oh tadi dah, tapi salah configure routing. Routing configuration, brief, kita ada 150 lagi 117 172 168.5.24. Iaitu auto config. Yang dekat sini pun sama juga. Kita ada 172 168.5.24. So automatically dia masuk. Barulah dia boleh dapat ni file kan, sebab kita belum configure. Sini lagi. Ni dah sukses dah. Okay. Lagi sekali. Fast forward tekan banyak kali. Lepas tu dia akan okey. Double check dia punya IP route dia, kalau tak boleh double check IP route. Ctrl Z. Okey, lepas tu show IP route. Kalau 33 tu ada 6072 dengan 5. Submitting dekat sini 65 60. Ni semua ada, okey lah, betul lah ni.
Ni pun sama juga. Okay, CLI, Ctrl Z, I show IP route. Adalah, ada tiga-tiga. 6172, 685 dengan 685. Ni directly connected, ni directly connected. Okay, yang ni subnetted. So okay lah ni, ini okay lah. Dan sebenarnya dah boleh tu. Kalau kita test kat sini ni, tak dapat lagi. Tengok. Sini sukses. Ini sukses. Ini sukses. Ini sukses dah. Ini tak dapat lagi. Dia tak jumpa jalan dia. Anyway, kalau tak dapat dynamic punya, awak kena set static routing lah. Tapi dia punya configuration dynamic tu dah betul tu. Dah betul dah. Baik, untuk yang dynamic punya sini, awak kena bagi dekat sini. 50. Sini contohnya kan kat sini. Yang untuk static punya 50, awak kena letak 192.168.5.0. Yang ini mask dia 28, 255, 255, 255, 240. Next hop dia ialah ini 172.85, 172, 685, 26. Ni awak kena buat macam ni. Baru dapat yang ni. Yang ini directly tak perlu. Yang ini pun sama dekat sini. 516 ni. Ini pun sama juga static. Baru dia boleh 192, 168.5. Berapa? 16. Okay, yang ini 29, 255, 255, 255, 248. Dan next shot dia ialah sini 165.2525. 172, 168, 5.2, 5. Okay, so then baru ni sepatutnya okey lah ni. Dia boleh dah sukses kan. So sometimes untuk yang dynamic punya dia tak dapat, tapi dia punya connection dia betul. Okay. Ni dia. Sorry lah terlebih setengah jam tu. Tapi okey kan, ni untuk awak punya test kan. Hari Khamis ni. Mana tahu ada yang ini ke bentuk-bentuk dia, mana tahu, ataupun macam ni ke. Tapi make sure awak review lah, sebab pasti ada tu apa nama VLSM dengan CIDR. Okey, ada nak tanya? Minta maaf lah, dia lama sangat. Okey, ada nak tanya tak? Tak ada Semua dah senyap dah. Okey, boleh. Ada nak tanya? Tak ada Saya tutup Tak ada. Okey. Tak ada. Okay. Bye-bye.